Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan seluruh pimpinan Masjid Bandar Baru Sungai Buloh, tuan nazirnya, imam-imam, bilal-bilalnya, usaha tuan-tuan melakukan program-program menyediakan untuk ahli qaryah ini. Saya rasa hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang mampu untuk membalasnya. Imam-imam, kalau saya kebetulan lihat imam-imam muda kita, alhamdulillah, kita cukup sukalah kalau yang melibatkan diri dalam program-program kebaikan, program-program masjid, amal ma'ruf dan sebagainya. Kita libatkan anak-anak muda ini. Namun anak-anak muda ini sudah pasti kita jangan lupa, kita perlukan bimbingan. Ayah-ayah kita, otai-otai ini, perlukan bimbingan mereka ini, sebab mereka cukup berpengalaman. Di sini cukup baik. Sebab tu kita amat sokong, tuan-tuan kena sokong. Andai kata anak muda ini, tak kisahlah sama ada dia bilal ke, imam ke dan sebagainya, ada melakukan kesilapan-kesilapan, tuan-tuan tegur dengan hikmah. Tegur, jangan bagi dia pecah hati, nanti dia jauh. Lepas tu anak-anak muda kenapa? Lepas tu kita mula salahkan masyarakat. Sebab tu tegur itu dalam penuh kasih sayang. Kita cakap dia ini cuma kita perlu baiki dan sebagainya. Di sini cukup baiklah. Sebab tu saya pertama harapkan seluruh ahli jawatan kuasa masjid dan surau kena kuat. Sebab memang tuan, nak buat melakukan satu-satu ibadah ini, dia punya ujian pasti hebat. Tidak ada ibadah yang tidak ada ujian, tidak ada ibadah yang tidak ada gangguan, semua ada. Dan tuan-tuan maklum, di masjid ini ada setan yang mengganggu. Memang ada setan dekat masjid, ada setan. Namanya Khanzab, nama setannya. Setan yang mengganggu kita di masjid namanya Syaitan Khanzab namanya. Tuan-tuan yang mulia, ayah-ayah, abang-abang, ibu-ibu juga yang saya muliakan sekalian, kita maklum, sedikit penjelasan. Kita maklum, tuan-tuan pun maklum, cuma sekadar ingatkan balik. Tuan-tuan, setan ini adalah daripada jin, kan? Sebenarnya semua daripada jin. Iblis pun jin, setan pun jin. Asalnya jin. Jin ini, kita tak boleh kata semua jin jahat, tak boleh juga. Sebab jin ini, dia ada jin yang baik, ada jin yang tidak baik. Ataupun kita sebut jin Islam dengan jin kafir. Tuan-tuan boleh baca surah Jin, juzuk 29 itu, ada cerita tentang jin. Jin ini ada jin yang baik, jin yang jahat. Jin Islam, jin kafir lah. Okey, kita tinggalkan jin Islam. Jin kafir ini, tuan-tuan, asalnya jin sebenarnya. Kadang-kadang mungkin ada orang tanya, apa beza jin, iblis dengan setan? Apa bezanya? Sebab ketiga-tiga ini ada disebut dalam Quran. Jin pun ada disebut, setan pun ada disebut, iblis pun ada disebut. Apa beza ni tuan? Sebenarnya tak ada beza. Maksudnya setan pun adalah daripada jin, iblis pun sebenarnya daripada jin. Induknya jin, induknya. So bila jin ini dia ingkar perintah Allah, Allah sebut iblis dalam Quran. Sebab tu dalam surah Al-Baqarah ayat 30 ke bawah tu, yang waktu Allah Subhanahu Wa Taala suruh jin sujud hormat kepada Nabi Adam AS, jin ini tidak hormat, Allah sebut iblis. Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sebab tu jin, bila dia ingkar perintah Allah, disebut iblis. Namun bila jin itu, dia bercita-cita untuk menyesatkan anak Adam AS, untuk menyelewengkan kita manusia, Allah tak sebut dia iblis, Allah sebut dia setan. Sebab tu dalam muka surat sama, yang tengahnya tu ada sebut iblis, bawah itu bila Allah dah marah iblis tadi, jin yang dipamerkan iblis tadi, jin ini geram. Iblis ini geram, dia bercita-cita, jin ini bercita-cita untuk mengeluarkan Adam daripada syurga, untuk menyesatkan anak Adam. Allah menggunakan perkataan syaitan. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ أَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. Banyak ayat lah berkenaan dengan syaitan. Surah Yasin pun banyak,
dalam ayat ya bani adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah. Wahai anak Adam, janganlah kamu terpedaya dengan syaitan seperti mana dia telah mengeluarkan kedua mak bapak. Maksudnya tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bukan saya nak mengajar tuan-tuan sangat, maksudnya untuk kita ingatkan kembali sebenarnya satunya untuk ilmu kita, untuk maklumat kita, setan pun sebenarnya daripada jin, iblis pun daripada jin. Bila jin itu bercita-cita untuk menyesatkan kita, disebut setan. Sebab tu setan ni tuan banyak, nama-namanya pun ada. Sebab tu kita sebut tadi setan yang ada di masjid namanya setan khanzab. Tujuan pertama setan khanzab, dia memecah belahkan AJK masjid. Sebab itu tuan-tuan, maaf cakap, kalau AJK di sini ada dan sebagainya, kalau kita, bukan di sini aja semua, saya pun pengurusi surau saya tahu, kalau kita AJK masjid ke AJK surau bergaduh, ini khoja dia lah ni. Ini khoja si khanzab ni tadi. Dia tugas setan khanzab ni, satu dia memecah belahkan AJK bagi kita bergaduh. Yang kedua, AJK dengan makmum bergaduh, pasal dia ni lah. Kalau makmum dengan makmum bergaduh, juga pasal dia ni lah, si setan khanzab tadi. Memang setan tuan, dia tidak akan duduk senang. Sebab tu dalam surah Al-A'raf, Allah SWT sebut setan ni dah berdialog dengan Allah. Dia dah janji dengan Allah. Dia kata, wahai Allah, aku akan mendatangi umat-umat kamu daripada depan, belakang, kiri dan kanan, sehingga kamu akan dapati, wahai Allah, amat sedikit hamba kamu yang bersyukur. Tuan-tuan, kita nak bagi tahu di sini, kita kena faham musuh kita yang nyata, musuh kita yang pertama bukanlah kawan-kawan kita ini. Tidak, bukanlah manusia kita ini. Musuh kita yang utama ialah setan. Apa juga yang berlaku di antara kita, asbabnya setan. Setan yang hias pelbagai analogi, pelbagai cara setan buat ni. Sebab tu kita kena faham itu. Yang pertama, setan ini maksudnya dia nak cari geng sama-sama masuk neraka. Itu ceritanya. Dan waktu dekat akhirat nanti, bila kita kata dia yang mengatakan, setan akan melepas tangan. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya harap sangat-sangat, khususnya AJK kena kuat. Dan tuan-tuan maklum, AJK ini tidak akan mampu kuat tanpa bantuan daripada kita. Sebab tu tuan-tuan juga kena berperanan untuk membantu, untuk menjadi tulang belakang ahli jawatan kuasa ini, anak-anak muda ini yang terlibat dalam untuk membangunkan dakwah dan sebagainya di sekitar ini. Sebab tuan, kalau kita tak bantu tuan, akhirnya masyarakat akan rosak. Bila masyarakat akan rosak, dia itu akan bagi mudarat kepada kita sendiri. Kalau rumah tuan-tuan kena pecah dengan pencuri, disebabkan kita juga, bukan disebabkan budak itu. Disebabkan kecuaian kita tidak membangunkan masyarakat, budak-budak muda. Akhirnya sebab tu kita kata tadi, kalau masyarakat rosak, mudaratnya akan dapat kepada kita balik. Sebab itu tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu salah satu tujuan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi umat baginda Nabi SAW khususnya, iaitu dakwah. Tujuan hidup, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa juga ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, sahabat-sahabat, para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah sekalian, untuk kita bersalawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW ini kita selalu sebut, kalau kita baca sirah, kita baca sejarah, boleh membuatkan hati kita ini cair, boleh menangis kerana kisah ataupun pengorbanan baginda Nabi SAW pada kita. Sehingga kan tuan-tuan, di akhirat nanti, apabila malaikat yang menjaga syurga kata pada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, syurga ini tidak akan dimasuki oleh orang lain melainkan engkau yang akan masuk dulu. Bahkan tuan-tuan yang mulia, pada saat itu Nabi SAW tak nak masuk syurga. Dia kata apa pada para malaikat? Wahai malaikat, aku tak nak masuk syurga selagi mana aku akan kumpulkan umat aku dulu. Aku akan tunggu umat aku dulu masuk sama-sama. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah, betapa kasih dan sayangnya baginda Nabi SAW pada kita tuan. Sehingga kan waktu nak masuk syurga nanti,
Nabi akan tunggu kita dulu. Nabi akan kumpulkan umat-umatnya dulu untuk bersama-sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah kisah-kisah betapa kasih dan sayang. Sebab tu Allah rakam dalam satu ayat dalam surah At-Taubah. Ayat ni selalu tuan-tuan baca, tuan-tuan juga dah hafal. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah gambarkan sifat Nabi SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang seorang rasul, yakni Muhammad, daripada kalangan kamu. Azizun 'alaihi ma 'anittum, amat mengambil berat, amat susah hati apa juga kesusahan yang menimpa umat dia, baik kesusahan itu di dunia ataupun kesusahan itu di akhirat. Harisun, Allah menggunakan perkataan harisun. Tuan-tuan tahu harisun ni maksudnya tamak. Allah mengatakan Nabi SAW ini tamak. Tamak apa tuan? Tamak ni maksudnya sangat-sangat berkehendak. Nabi SAW ini sangat-sangat berkehendak kebaikan menimpa umatnya, kebaikan itu di dunia ataupun kebaikan itu di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ini satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sifat baginda Nabi SAW. Oleh itu amat tidak wajar kalau kita tidak berselawat dan salam kepada baginda Nabi SAW dan kita belajar ikut sunnah baginda Nabi SAW. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, syukur pada Allah SWT pada malam ini kita dilembutkan hati kita ini, diringankan kaki kita ini untuk beribadah, untuk kita solat maghrib dengan cara yang paling baik, iaitu sebagaimana yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada ketika ini, saat ini, tuan-tuan juga masih tidak berganjak berada dalam satu majlis ilmu. Banyak juga kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang amat kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, selama mana si fulan itu akan berada dalam majlis ilmu, selama itulah seluruh makhluk Allah akan berdoa kepada Allah, wahai Allah, ampunkanlah si fulan, wahai Allah, wahai Allah, ampunkanlah si fulan, sehinggalah kita keluar daripada majlis ilmu ini. Bila kita keluar pada majlis ilmu, doa itu sudah terhapus. Selama mana seseorang itu berada dalam majlis ilmu, dia akan berada di bawah naungan rahmat para malaikatnya, didoakan pada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, mudah-mudahan ini dapat bagi motivasi lah buat kita bersama. Bukan di sini saja, di mana pun. Mudah-mudahan kita sibukkan diri kita ini dalam perkara-perkara yang baik. Memang dekat dunia tuan kita tak nampak kebaikannya. Memang dekat dunia tak nampak kebaikannya. Tetapi kebaikan itu akan diperlihatkan oleh Allah sebelum mati lagi, waktu nazak nanti. Kan Allah SWT sebut Quran, ayat yang selalu kita baca, imam-imam selalu baca, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Bila kita nak mati nanti tuan, Allah akan memperlihatkan seluruh amalan kita. Sebab itu tuan, ayah-ayah saya sekalian, ibu-ibu yang saya muliakan sekalian, sebab itu dalam surah Al-Munafiqun, Allah sebut waktu kita nak dicabut nyawa oleh para malaikat. Belum dicabut lagi tuan, belum dicabut lagi. Waktu kita panggil waktu nazak lah, waktu nazak, kita ni tuan yang dilalai oleh dunia ini, yang tahunya banyak melakukan amal soleh ini, yang sibuk dengan dunia ini sehingga mengabaikan Allah Subhanahu wa taala, kita menyesal. Allah kata kita menyesal. Bahkan kita akan merintih pada Allah, kita akan merayu pada Allah, wahai Allah, aku tak nak mati, wahai Allah, wahai Allah, aku tak nak mati, wahai Allah, aku nak hidup lagi, aku nak bersedekah, wahai Allah, supaya aku digolongkan pada orang-orang yang soleh, wahai Allah. Kita menyesal. Orang-orang yang dilalaikan oleh dunia ini daripada mengingat Allah SWT. Tuan-tuan membaca surah Al-Munafiqun ayat 9, ayat 10, kita akan cakap Allah, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kita akan bagi tahu, Allah SWT sendiri bagi tahu pada kita. Kita akan fayaqulu rabbi laula akhartani, wahai Allah, wahai Tuhan kami, tolonglah tangguhkan kematian aku sikit je masa lagi untuk aku bersedekah, untuk digolongkan di kalangan orang-orang yang soleh. Sebab itu tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
syukur pada Allah SWT. Tuan-tuan, tak kisahlah apa juga yang tuan-tuan buat. Ketika ini tuan-tuan sedang berzikir, tuan-tuan sedang membaca Al-Quran, tuan-tuan sedang memperbanyakkan amalan-amalan sunnah, kita duduk dalam majlis ilmu, kita duduk terfakur. Tuan-tuan, inilah amal-amal soleh yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah suruh Nabi SAW bagi tahu, wahai Muhammad, bagi tahu pada umat-umat aku yang beriman, yang yakin pada aku. Wahai Muhammad, bagi tahu pada umat-umat aku, hamba-hamba aku yang melakukan kebaikan, yang melakukan amal soleh, mereka aku akan bagi syurga. Sebab tu ayat yang mula-mula saya baca tadi daripada surah Al-Baqarah, kata Allah SWT, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha, ila ayat. Panjang ayatnya yang kita baca tadi. Maksudnya begitulah. Maksudnya Allah suruh Nabi SAW bagi tahu kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan kebaikan, bagi mereka syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tuan-tuan sekalian, InsyaAllah baru nak start ni. Kita habis pukul apa pun? Isyak pukul 9. Subhanallah. Hari ni tak apalah, bola tak ada dah habis. Semuanya kecewa je rupanya. Tuan-tuan, ayah-ayah mungkin jarang bagi anak-anak muda macam kami ni memang tengah bergelut tengok bola ni. Tuan-tuan, bukan kita nak kata bagi anak-anak muda siapa juga abang-abang, juga ayah ya. Jadikan ini satu iktibar. Nak bagi tahu apa tuan? Bila kita bersusah payah untuk makhluk, bila kita susah payah kerana makhluk, kadang-kadang kita dikecewakan. Memang ini sifat dunia tuan. Sifat dunia. Kita tak ada apa, mungkin tengok TV je. Kau ada kawan-kawan tu yang, kawan saya tahu, dia tidur syalam, semalam dah tidur nak nunggu tiket depan kaunter. Susah payah tuan. Hujan jangan ceritalah, beramuk lah dema, bergaduh lah dema. Susah payah tu. Akhirnya nengok layu je rupanya. Kalah tak apa, ini main rupa entah apa-apa dah. Kan? Kecewa tuan. Nak bagi tahu pada kita tuan, memang susah payah kita kerana makhluk, jangankan nak dapat balasan setimpal, kadang-kadang kita dikecewakan. Namun tuan-tuan yakinlah, susah payah kita, pengorbanan kita kepada Allah walaupun sebesar zarrah, tidak akan pernah disisihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan balasannya memang tidak setimpal, cukup hebat. Bayangkan sebagaimana Nabi SAW sebut, siapa yang semayang solat sunat rawatib, Allah akan bina baginya rumah baginya dalam syurganya Allah. 2 rakaat yang kita semayang tadi tu, selepas maghrib tadi tu, solat sunat rawatib, kan Nabi SAW sebut 12 rakaat kan. Siapa yang semayang 12 rakaat yang dimasukkan oleh Nabi ini, ya, solat sunat rawatib 12 rakaat ataupun 10 rakaat. Solat sunat rawatib yang itulah apa tu? Sebelum zuhur 4 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat ataupun 2 rakaat. Yang 2 rakaat itu riwayat Abdullah bin Umar. Sebelum zuhur 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Maksudnya kalau 4 dia jadi 12 lah. Kalau 2 dia jadi 10. Kan? Sebelum zuhur yang masyarakat kita lakukan, sebelum zuhur 4, lepas zuhur 2, lepas maghrib 2, lepas isyak 2, sebelum subuh 2. Itu yang jadi 12 tu. Kenapa jadi 10? Sebelum zuhur tu 2. Ini solat sunat rawatib. Bukan apa tuan, kadang-kadang ada sebagian kita ni kadang-kadang katanya sebelum maghrib tak ada sembahyang sunat dan sebagainya. Ini juga satu kesilapan lah. Jangan cakap. Kalau dia cakap tuan, maaf cakap ini sebagai ingat balik. Maksudnya, kalau kita cakap tuan, kalau saya cakap sebelum maghrib ada solat sunat rawatib, itu yang saya salah. Memang sebelum maghrib tak ada solat sunat rawatib. Sebelum asar tak ada solat sunat rawatib. Sebelum isyak tak ada solat sunat rawatib. Tapi sebelum asar ada solat sunat qabliyah. Sebelum maghrib ada qabliyah maghrib. Sebelum isyak ada qabliyah isyak. Kita kena bezakan tuan, yang mana solat sunat rawatib dan yang mana solat sunat qabliyah dan ba'diyah. Kadang-kadang di sini je yang kita kadang-kadang beramuk tu. Bukan apa pun, disebabkan kita kurang sedikit. Sebab tu kesimpulannya begini, setiap solat sunat rawatib, tuan-tuan kena faham baik-baik, jangan salah faham pula. Setiap solat sunat rawatib termasuk qabliyah dan ba'diyah.
Namun bukan semua qabliyah dan ba'diyah termasuk solat sunat rawatib. Sebab ada hadis Nabi yang lain, kan Nabi SAW sebut setiap di antara dua azan ada solat sunatnya. Nabi ulang 3 kali. Itu yang sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isyak. Itu maksudnya tuan-tuan musta'ala. Tuan-tuan cuba bayangkan, susah payah solat sunat 2 rakaat saja. Subuh lagi lah, ada hadis yang khusus, ada Nabi yang hadis yang lain Nabi SAW sebut, siapa yang semayang solat sunat subuh 2 rakaat, baginya lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Tuan tengok tuan, kita buat sikit je kepada Allah, susah payah sikit je kerana Allah, Allah balas dengan syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya tuan, bukan kita nak kecan di mana-mana, maksudnya ambil pengajaran di atas hidup kita ini. InsyaAllah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, malam ini juga kita menundur detik 12 malam juga. Merdeka ni, merdeka yang keberapa ke pun? 60. Nasib baik. Nasib baik. Ingat merdeka tak tahu berapa berat juga tu. Sebab tu maaf cakap lah, saya sendiri lah, baik lagi anak-anak muda ini, ayah-ayah juga kena cerita pada demo ini, pada cerita anak-anak muda ni tentang perjuangan orang-orang dulu. Tuan-tuan dah dapat kemerdekaan ini bukan senang lah. Dengan nyawa orang tua dulu, ayah-ayah kita dulu pertaruhkan, atuk-atuk kita dulu pertaruhkan nyawa. Sebab kadang-kadang memang tuan, kalau kita anak-anak muda lah, kita semua ni maksudnya, kalau kita tak mengenangkan jasa-jasa orang terdahulu, kita tidak akan ambil berat tentang apa yang dah ada sekarang, nikmat yang ada sekarang. Sebenarnya bukan ini sebenarnya daripada Al-Quran. Sebab tu tuan, anak-anak muda, kita kena belajar sejarah, kita kena belajar pengorbanan. Yang bercakap suruh belajar sejarah pengorbanan ini sebenarnya bukan kita tuan, Allah. Sebab tu kalau kias dengan ayat surah Hud ayat 120, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kisah para nabi, setiap kisah para rasul, umat-umat para nabi dan para rasul itu, dia akan meneguhkan keimanan kita, dia akan memberi faedah kepada kita. Wa ja'aka fi hadhil haq, adanya kebenaran, peringatan. Maksudnya Allah sendiri cerita dalam Al-Quran, Allah cerita kisah para nabi, kisah orang-orang terdahulu lah, susah payah mereka, perjuangan mereka dan sebagainya, baik untuk kita. Sebab tu kalau kias dengan kita punya kemerdekaan, begitu juga. Memang kita kena cerita, banyakkan cerita, baru dia akan rasa. Kalau tidak, tak akan rasa tuan. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah SWT. 30/8 ini bersamaan dengan kita pun dah masuk malam ni, kira 9 dah, 9 Zulhijjah, 9 Zulhijjah 1438. Juga untuk ingatkan, begitu juga ayah-ayah selalu ingatkan kita, azam tuan, azam untuk puasa sunat esok, azam, niat, azam. Maksudnya kadang-kadang mak cakap lah, saya sendirilah, kadang-kadang kita tak pernah semayang 9 Zulhijjah, puasa 9 Zulhijjah ini, test power lah, test power. Cuba sekali tengok, test je bagi orang yang anak-anak muda ni. Maksud ayah-ayah ni dah kerap dah, kita ni yang mungkin belum pernah, test lah sekali, kan? Makan je rojanya, kan? Fadilat banyak lah, Nabi SAW maklum kan, tuan-tuan pun maklum. Setahun yang dulu Allah SWT akan ampunkan dosa kita, dan setahun akan datang Allah akan pelihara daripada dosa-dosa. Tuan-tuan yang bersama. Namun ikut, try, cuba, insyaAllah sama-sama. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah SWT. Hari ini saja kita, bukan saya nak mengajar tuan-tuan, tidak lah, cuma kita nak kongsi-kongsi, sembang-sembang, khususnya berkaitan dengan korban dan merdeka ini. Saya yakin dalam 3-4 hari ni tuan-tuan selalu dengar, dan saya nak pergi ke arah seolah-olah tuan-tuan kita kena faham dia punya tujuan korban itu. Tujuan bukan kita nak pergi dia sebagai tuan-tuan, korban bukan maksud sembelih. Korban bukan maksud sembelih, bukan. Korban maksudnya mendekatkan diri pada Allah. Qariba asalnya qariba, korbanan dalam Al-Quran. Sebab tu korban bukan dimulai pada zaman Nabi Ibrahim AS, bukan dimulai dengan pada zaman Nabi Ibrahim AS.
InsyaAllah kita akan cerita sedikit. Pertamanya korban. Ayah-ayah mungkin juga melakukan korban. Sebab kadang-kadang kita lihat, maaf cakap, kita melakukan korban tiap-tiap tahun, tetapi tidak membuatkan kita ini, perangai kita ni elok. Apa guna korban? Tuan-tuan, korban ini bukan aktiviti tahunan. Korban ini bukan sekadar adat. Tidak. Korban ini ibadah. Tujuan apa kita korban? Adalah untuk mendekatkan diri pada Allah. Sebab tu korban maksudnya mendekatkan diri. Korban bukan maksud sembelih. Sembelih kerana bahasa Arab atau bahasa Quran disebut wanhar. Kan kita baca tu kan, fasalli li rabbika wanhar. Wanhar maksud sembelih. Korban bukan maksud sembelih. Wanhar yang maksud sembelih. Namun warhar sekali sembelih, sak macam ni, itu wanhar. Binatang, sebab tu dalam ayat ini unta. Wanhar ni sembelih unta. Unta pun binatang yang sembelih tak direbahkan, berdiri je, sap begitu. Sekali je, sap gitu. Itu dipanggil wanhar. Tapi kalau kita sembelih, selalu kita sembelih 2-3 kali kan, itu tidak dipanggil wanhar. Bahasa Arab atau bahasa Al-Quran dipanggil zabaha. Namanya zabaha, sembelih begitu. Sebab itu dalam Al-Quran Allah sebut betapa zalimnya Fir'aun, jahatnya Fir'aun. Allah cerita waktu disembelih budak-budak lelaki, Allah menggunakan perkataan zabaha ini. Fir'aun bunuh, bukannya dia ambil tengkuk budak tu, cap dibunuh begitu. Tak, macam ni bunuhnya. Allah nak cerita zalimnya Fir'aun. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Allah cerita Fir'aun ini dia menyembelih. Sembelih macam mana tuan? Macam ni ke? Tak, macam ni sembelihnya. Allah nak cerita betapa kejamnya Fir'aun. Disembelihnya budak-budak lelaki, namun budak-budak wanita ataupun budak-budak perempuan dibiarkan hidup. Bayangkan tuan, Fir'aun Allah cerita dalam Quran sejahat-jahat manusia. Kerana apa Allah cerita? Sebab dia membunuh anak-anak lelaki, bayi-bayi lelaki, bayi-bayi perempuan dibiarkan hidup. Tetapi untuk pengajaran kita tuan, kadang-kadang kita masyarakat, bila kita cakap masyarakat tuan, bukan kita cerita pasal orang saja, kita jugalah bila kita cerita masyarakat, bukan maksudnya orang masyarakat je jahat, kita ni baik, tidak. Bila kita cakap masyarakat ni, maksudnya kita jugalah. Kadang-kadang kita tuan, masyarakat kita ini, kadang-kadang laki perempuan tak peduli dah, dalam perut dah dibunuhnya. Dalam perut dah dibunuhnya. Kita lebih jahat daripada Fir'aun la'natullah. Kita lebih jahat. Fir'aun laki je dibunuh, perempuan dia tak bunuh. Itu pun setahun aja dibunuh bayi lelaki. Sebab tu Nabi Harun hidup. Nabi Harun setahun je Fir'aun tu bunuh. Tahun lepas itu dia tak bunuh dah. Dia tak ada kempen bunuh anak. Waktu tu Nabi Harun lahir. Apa tu? Musa dan Harun. Musa dan Harun. Maksudnya kan Musa pada tahun yang memang Fir'aun tu nak nyembelih. Harun itu dia lahir pada tahun yang Fir'aun memang tak nak nyembelih. Sebab tu dihidup. Nabi Musa AS ni dipelihara oleh Allah SWT lah, yang kita sendiri maklum, yang sungai bini nyambil dan sebagainya kan. Juga kuasa wanita. Ibu-ibu, kalau nak tahu ibu hebatnya kuasa wanita ini, pada kuasa memuju. Bayangkan, kan kita maklum itu Asiyah itu, dia boleh pujuk lakinya. Lakinya bukan laki kopi ni, Fir'aun lakinya. Fir'aun. Kalau laki akak degil ni, Allah, small the pieces lah kak oi. Small the pieces, small matter je. Fir'aun pun dilipatnya. Asiyah, Fir'aun pun dilipat. Kalah dia. Kuasa memujuk. Bang, kita belalah anak ni, mana tu dia boleh bantu kita. Padahal Fir'aun dah keluar dah kan, pada tentera-tentera suruh bunuh. Tuan-tuan salah. Kita nak bagi tahu, itu selingan sedikit. Tuan-tuan, sebab tu kita kena faham perkataan korban. Korban bukan maksud sembelih. Tuan-tuan, kita korban ni maksudnya umum lah. Maksudnya, sebab tu dalam Al-Quran Allah sebut perkataan pertama korban pada cerita anak Adam AS. Kalau tuan-tuan masih ingat kisah Allah cerita pasal korbanan fatuqbila min ahadihima
Allah terima korban salah seorang daripadanya. Kan cerita pasal Habil Qabil itu. Habil Qabil ni namanya Israiliyat lah. Ya, namanya ni. Tapi tak ada masalah. Israiliyat pun kita maklum, dia ada peringkatnya. Selagi mana dia tidak menjejaskan akidah, boleh pakai. Kan? Nama, ada nama ke tak ada nama, is okay. Tak ada masalah. Kan maksudnya begitu. Yang kita selalu sebut. Kan ceritanya begini. Ini sekadar ingat balik. Ceritanya anak Adam AS yang pertama lahir kembar, iaitu Qabil dan perempuan. Kembarnya laki perempuan. Yang kita selalu sebut Qabil tu lah. Qabil tu maksudnya abang sulung lah. Lepas tu kembar lagi keluar Habil, yang selalu kita sebut Habil tu dengan wanita juga. Allah Subhanahu Wa Taala suruh Adam AS kahwinkan anaknya. Qabil kahwinkan dengan yang perempuan ini. Silang lah, bersilang. Jangan kahwinkan dengan kembar, tidak, kahwin bersilang. Nak ditakdirkan oleh Allah, perempuan yang si Qabil ini, yang kembar dengan Qabil ini, lebih cantik daripada perempuan yang ni. Udah terkebil-kebil si Qabil tadi. Kebil-kebil si Qabil tadi. Sebab tu tuan, bila pengajaran, setiap kita cerita ni tuan, banyak pengajaran. Nak bagi tahu pada kita juga tuan, bila kita ada kelebihan, ingat, syaitan tidak akan berdiam diri. Bila kita ada kelebihan, syaitan tidak akan berdiam diri. Termasuklah ini. Bila perempuan ini lebih cantik, syaitan akan datang. Di sinilah perpecahan adik-adik ni. Begitu juga dengan kita tuan, ambil ibrah ini. Tujuan kita cerita di mana-mana pun. Sebab tu ayat yang saya baca tadi, surah Hud ayat 120, Allah ceritakan surah-surah ataupun kisah-kisah Adam ke Yunus ke Hud ke siapa pun lah dalam Quran yang Allah cerita, bukan untuk cerita aja, tidak, untuk diambil pengajaran. Sebab tu Allah kata waja'aka fi hadhil haqq wa mau'izah, ambil pengajaran, wa dhikra, ambil peringatan, wa dhikra lil mu'minin, ambillah peringatan bagi orang-orang yang beriman. Sebab tu begitu tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita ada harta, hati-hati, syaitan akan datang. Kalau kita ada kelebihan ilmu, syaitan akan datang. Kalau kita ada kelebihan apa juga, suara ke apa juga, syaitan akan datang. Ingat baik-baik. So kita tahu ini syaitan punya kerja ini. Sampailah pendekkan cerita, nak ditakdirkan yang si Qabil ini, yang kita selalu sebut jahat lah. Qabil ni agak nakal, jahatnya. Maksudnya dia ditakdirkan jadi yang tanam-tanam sayur ni, kita panggil apa? Peladang lah. Tak, peladang. Yang si baik ni ditakdirkan oleh Allah SWT dia ni jadi penternak. Okey? Maksudnya dia suruh lakukan korban. Korban ni maksudnya menyembahkan apa juga barangan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang si Qabil ni kata Allah ni tak makan, Allah ni tak ada apa dan sebagainya, dia bagi sisa-sisa je. Sebab tu kalau tuan-tuan, kalau kita korban, kita dilarang, tak boleh kita binatang itu cacat cela. Tak boleh. Kalau binatang kita cacat cela ataupun ada kekurangan, korban kita ditolak oleh Allah. Daripada mana? Ni, daripada ni, kisah ini. Allah sebut, fatuqubbila min ahadihima. Allah terima korban dia ni je. Korban dia ni yang si Qabil tadi Allah tak terima. Sebab Habil dia bagi yang terbaik, binatang yang terbaik, ternakan yang terbaik pada Allah SWT. Macam kita lah, memang bukan Allah nak daging dia, bukan Allah perginya daging apa semua, darah dan sebagainya, tidak. Sifat takwa itu yang akan kembali pada Allah. Sebab itu tuan, korban maksudnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Bagaimana mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita mengabaikan, kita kemudiankan keinginan kita, kita utamakan keinginan Allah. Itu maksud korban. Termasuklah kita korban menyembelih binatang. Tujuannya apa tuan? Tujuannya mendekatkan diri pada Allah, bukan nak makan daging. Bukan. Sebab kadang-kadang, maaf cakap, kadang-kadang kita lakukan korban tetapi perangai tak semenggah, perangai tak jadi baik. Apa buat korban? Baik tak payah korban. Tujuan korban nak jadi baik, bukan sekadar adat. Adat tak payah, sia-sia je, buat habis duit je. Buat habis duit. Sebab tu tuan, sebab tu kita kena bagi faham betul-betul. Kadang-kadang korban-korban pasal daging bergaduh. Oh, aku nak tanduk ada 2 kilo lah. Allah. Jangan tuan. Memang kita ada hak untuk dapat 1/3 bahagian kan?
yang apa tu? Yang berkorban, fakir miskin, masyarakat. Kan bagi 3 golongan itu. Kadang-kadang disebabkan daging-daging, jangan bergaduh lah tuan. Jangan bergaduh lah. Khusus macam kita. Kita nak korban. Kalau kita lah, khususnya kita lah. Ya tuan-tuan yang belajar, tuan-tuan dah alim dan sebagainya. Bagi mungkin yang masyarakat, maaf cakap, ada bangsa-bangsa asing yang tak faham, kan? Jangan salah, itu mereka mungkin tak belajar dan sebagainya. Bagi kita yang belajar ini, kita pokok pedihma buat apa? Kan maksudnya. Kita kena faham lah. Kita bukan nak daging, tujuan kita nak bantu fakir miskin. Tujuan korban nak bersilaturahim, nak bantu orang fakir dan miskin. Itu tujuannya, bukan nak beramuk pasal daging dan sebagainya. Jangan. Kau nak daging betul-betul tak payah korban, pergi pasar tu beli daging. Kalau 500 itu banyak kilo dapat. Banyak kilo dapat. Ini tuan-tuan ustaz. InsyaAllah kita tangguh sekejap untuk beri laluan azan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah tuan-tuan mungkin kita boleh sambung 15 minit lagi kot, InsyaAllah lah. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentang korban tadi kita harap sangatlah semua kita pada tuan, mudah-mudahan kita bukan apa tuan, kita ingatkan diri kita ini supaya ibadah kita ini supaya betul-betul jadi ibadah. Kita tak nak kita penat saja, penat dan sebagainya. Begitu juga kita kena baiki hidup ni tuan, memang kita kena baiki. Sebab tu Allah SWT sebut qad aflaha man zakkaha, berjayalah orang yang selalu memperbaiki dirinya. Tuan-tuan, kita mungkin tidak baik, baiki diri kepada orang yang lebih, ayah-ayah yang dah baik jadikan yang lebih baik dan sebagainya. Kadang-kadang maaf cakap, kalau kita melakukan korban, jangan korban kita duduk rumah je, kita tak, kadang-kadang itu masyarakat kadang-kadang berlaku. Korban tapi dia duduk rumah tunggu daging. Pergilah masjid, pergilah surau, tolong dan sebagainya. Kan ada pahala yang tengok darah mengalir dan sebagainya itu. Jangan seolah-olah gitu. Begitu juga kalau kita tak korban tuan. Kalau tahun ini saya tak korban, tahun ini tuan-tuan tak korban, jangan ingat kita tak ada bahagian. Ini ngapa tak pergi masjid? Aku tak korban. Jangan begitu tuan. Korban ini, sebab tu saya kata korban ini bukan pada menyembelih binatang sahaja. Korban ini maksudnya kita kemudiankan kehendak nafsu kita utamakan kehendak Allah. Itu korban. Dia ada korban masa, korban tenaga, korban wang ringgit. Korban, itu korban. Bagi kita yang tak korban, kita datang masjid, kita datang surau, kita nolong dan sebagainya, itu juga korban, pahala di sisi Allah. Korban ini tuan tidak akan dapat dilakukan tanpa jalan mujahadah, tak akan dapat. Korban ni maksudnya ialah nafsu kita maklum memang ada dalam diri kita. So kita nak apa? Nombor 2, nombor 3 kan kehendak diri kita ini nak utamakan kehendak Allah. Contoh, kita tak baik duduk TV, baik duduk rumah tengok TV, baik duduk dengan keluarga mengekik-ngekik dan sebagainya. Kan itu kehendak kita. Tapi kita korbankan kita punya keinginan itu, kita utamakan kehendak Allah. Itulah korban, itulah mujahadah. Tidak ada ketaatan tanpa jalan mujahadah tuan. Tak ada, tak akan ada ni. Sebab kita terpaksa berperang dengan setan, kita terpaksa berperang dengan nafsu untuk mengutamakan apa yang Allah suka. Pasti mujahadah. Dan Allah sebut dalam surah At-Taubah, siapa yang bersusah payah, siapa yang bermujahadah pada jalan aku, baginya kejayaan yang besar. Dia masuk syurga. Panjanglah ayatnya, tuan-tuan boleh baca ayat 20, ayat 21, ayat 22 surah At-Taubah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم, kata Allah SWT. Maksudnya tuan, ringkasnya kata Allah SWT, siapa yang bersusah payah kerana dirinya, siapa yang bersusah payah kerana hartanya, kerana keluarganya dan sebagainya, baginya kejayaan yang amat besar, kata Allah. Yubashiruhum rabbuhum,
Aku akan beri khabar gembira kepada dia. Dia akan rahmat pada aku. Dia akan mendapat keredaan daripada aku. Dia akan dapat syurga daripada aku. Dia akan kekal dalam syurga. Susah payah. Jazaa' bima kanu ya'malun. Balasan, ganjaran terhadap apa yang telah mereka lakukan. Oleh itu ayah-ayah, abang-abang, sahabat-sahabat, ibu-ibu yang saya sangat muliakan sekalian, marilah sama-sama kita jadikan ibadah kita tak pada tahun ini, sama ada kita lakukan korban ke ataupun kita tidak lakukan korban ke, tuan-tuan, mudah-mudahan kita terus untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan cuba elakkan perkara-perkara yang akan membatalkan amal soleh kita, tuan. Pertengkilahan, pergaduhan, ungkit-mengungkit. Tuan-tuan, memang Allah sebut dalam Quran satu amal soleh yang kita buat, pahala dah dapat dah. Tapi pahala tu pun boleh dibatalkan oleh Allah. Bukan sebelum dapat pahala tu tak dapat, tak. Dah dapat, tapi dah dapat Allah cancel balik. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan kamu mengungkit-ungkit dan menyakiti hati sepenerima. Maksudnya, tuan, kita ingatkan diri kita, tuan, dalam melakukan ibadah korban, ikhlaskan diri, cuba buat yang terbaik dan cuba jangan merosakkan amal ibadah kita apa jugalah. Dan yang terakhir ini, banyak lagi lah kalau kita cerita Nabi Ibrahim, ujian daripada keluarga. Kan bapaknya tu, kan bapak dia mengukir bahala, dia dakwah bapak dia menengking dia, mencakap dengan benda kata-kata yang kesat. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang anak yang sabar, tidak pula apa bapak ni, kan tak ada, sabar. Diuji dengan keluarga, maksudnya pengajaran yang kita boleh ambil, tuan, jangan sampai anak kita, jangan sampai pasangan kita, jangan pasal keluarga kita tak solat. Jangan sampai keluarga kita langgar perintah Allah. Maksudnya begitu. Juga diuji dengan masyarakat. Nabi Ibrahim diuji dengan keluarga, diuji dengan masyarakat. Masyarakat kata, apa kamu ni Ibrahim? Yang kamu sibuk-sibuk ni macam apa? Nenek moyang, ikut agama nenek moyang, sembah bahala dan sebagainya, sampai sehingga dibakar dalam api tu kan, yang kita maklum, masyhur kisahnya. Namun tuan-tuan, nak bagi tahu, akhir sekalilah mungkin, susah payah tuan-tuan, pengorbanan kita kepada Allah, tuan-tuan, Allah balas, Allah cerita. Tengok apa juga syariat yang dilakukan oleh umat Muhammad sekarang ini ketika melakukan arji, semuanya daripada keluarga Nabi Ibrahim AS. Itu kemuliaan yang Allah beri kepada orang yang berkorban kerana Allah. Begitu juga dengan kita, tuan. Apa? Melontar, semua Nabi Ibrahim buat. Kan, waktu nak sembelih anak tu, setan kacau kan, setan kacau, dia ambil batu. Sekarang ini kita buat, adanya makam Ibrahim, adanya hijr Ismail, semuanya daripada pengorbanan. Nak bagi tahu pada kita, tuan, pengajarannya apa? Kalau kita bersusah payah kerana Allah, Allah akan memuliakan kita, tuan. Itu satu. Yang kedua, kalau kita tengok anak dan zuriat, kalau kita tengok para nabi dan para rasul, boleh dikatakan keseluruhannya, kebanyakannya lah, semuanya daripada tulang sulbi Nabi Ibrahim AS. Betul? Nabi Muhammad daripada mana? Daripada Nabi Ismail AS. Nabi Musa, Nabi Isa, Yaqub, semua daripada mana? Daripada jalur Ishaq AS. Betul? Kan Nabi Ibrahim ada dua anaknya, kan, Ismail, Ishaq. Daripada Ismail satu saja, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada Ishaq ini semua benda tu, semualah Musa, Isa, semua daripada ini. Nak bagi tahu kita, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berkorban kerana Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan anak cucu kita ini orang-orang yang soleh, anak-anak yang soleh. Tuan-tuan, tidak ada perkara yang lebih menggembirakan jika kita ini dan keluarga kita ini dapat taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tak ada benda yang menggembirakan. Dan tak ada benda yang lebih celaka, tidak ada benda yang lebih malang yang menimpa kita, tuan. Andai kata kita tahu, mungkin kita ataupun keluarga kita, anak cucu cicit kita yang tidak taat pada perintah Allah. Walaupun tuan-tuan ada dunia dan isi-isinya, tapi tuan-tuan, anak kita, pasangan kita, cucu kita tidak taat pada perintah Allah, tidak ada gunanya, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah. Ini pengajaran yang boleh kita ambil daripada apa yang kita kongsikan daripada korban, daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dan sebagainya. Dan yang terakhir, untuk kita juga tentang kemerdekaan, tuan-tuan ingat, merdeka ni juga satu nikmat sebenarnya. Merdeka ini satu nikmat. Dan tuan-tuan kena ingat,
nikmat ini adalah daripada Allah. Ada ketikanya Allah boleh ambil nikmat itu. Merdeka ini bukan Malaysia dah merdeka, okey straight, dia akan merdeka sampai ke sudah. Tidak. Kemerdekaan ini nikmat. Dan nikmat ini boleh satu masa Allah ambil, Allah tarik. Ketika mana? Bila kita kufur terhadap nikmat ini. Kan Allah sebut surah Ibrahim, ayat selalu kita baca. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur atas nikmat yang aku berikan kepada kamu, aku tambah. Tapi kalau kamu kufur nikmat aku akan tarik balik. Azab aku amat pedih, kata Allah SWT. Ingat, tuan-tuan dimuliakan oleh Allah SWT, satu ayat yang selalu ataupun satu kisah yang kalau cerita pasal kemerdekaan, siapa kita ke atau kita sebagai ibu dan ayah, kita selalu cerita pada anak-anak kita tentang satu negeri yang pernah diberi limpahan rahmat oleh Allah, iaitu negeri Sabak. Kan dalam Quran kita baca kan, negeri Sabak yang di apa tu, diperintah oleh Ratu Balqis tu, yang sangat subur tu, negerinya sangat subur. Yang ayat yang walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Tuan-tuan kalau dengar mana-mana ceramah kemerdekaan, dia akan cerita inilah, ayat ini tentang kisah negeri Sabak dan sebagainya. Nak bagi tahu pada kita tuan, pengajaran. Sebab tu saya kata tadi surah Hud ayat 120, segala kisah yang Allah cerita dalam Quran bukan sekadar cerita tuan, untuk kita ambil iktibar, untuk kita ambil pengajaran. Kita juga boleh dilakukan sedemikian. Negeri Sabak ini seorang negeri yang sangat subur. Malaysia pun kalah. Tidak ada negeri dalam dunia ini sesubur negeri Sabak, takkan ada. Tetapi bila mereka kufur pada Allah, biarkan masyarakat macam kita tuan, kita semayang tapi biarkan masyarakat melakukan maksiat, tuan-tuan, ketika itu negeri Sabak hancur. Kan empangan ma'arif yang habis semua tu kan, habis. Lagi dahsyat pada kita tuan, dia punya kehebatan, campak apa pun hidup. Kita campak kat tengah-tengah itu tak tentu lagi hidup. Dia suburnya tanahnya, campak apa pun hidup. Campak kurma pun hidup. Kita campak kurma tak tahu lagi hidup ke hidup. Punya hebatnya. Tetapi itu pun dimusnahkan oleh Allah. Ini kan pula kita, kalau bahasa anak muda, sap-sap-sui je kalau Malaysia ni, kalau Allah nak musnahkan. Satu nak bagi tahu tuan, nikmat ini kita kena pertahankan. Pertahankan tu maksudnya mengikut kehendak Allah. Jangan sampai Allah marah lah. Jangan sampai Allah marah. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sekadar itulah perkongsian saja. Saya sebut bukan nak mengajar ayah-ayah, ibu-ibu, cuma sekadar ingat-ingat saja. Sebagaimana yang Allah SWT anjurkan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita ingat sama-sama kita ini baik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di akhir ini mungkin 5 minit untuk sedikit Al-Quran. Saya suka di mana-mana pun, saya kalau di akhir kuliah saya suka untuk kongsi 5 minit. Juga begitu juga, bukan nak mengajar ustaz-ustaz, imam-imam yang lebih arif. Cuma kita nak peringatan kita bersama. Ayah-ayah, kalau ayah-ayah baca Quran, kalau kita baca Quran, memang kalau dia ada 3 baris yang utama kan, 3 baris yang utama. 3 baris yang utama iaitu 3 baris yang utama, baris di atas, baris di bawah, baris di depan kan, kita baca Quran. Cuma kita nak kongsi saja, tuan-tuan, kalau kita baca barisnya di atas, memang kita kaitkan dengan huruf A kan, contoh ma, ta, ka kan, betul lah tu. Cuma kita nak nasihatkan, kalau boleh jangan baku sangat. Jangan baca tu baku sangat. Kalau bahasa kita baku sangat lah. Jangan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik, jangan baku sangat. Biar dia ngelepik sikit. Ngelepik pula dah, pasal perak gini lah. Condong sikit, condong. Condong tu maksudnya jangan baku sangat. Alhamdulillah, la, jangan la, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman, ma, jangan Ar-Rahman, jangan ma, simpan banjur tu sikit, Ar-Rahman, ma, jangan Ar-Rahmanir Rahim, ma, tak mau. Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa jangan iyyaka na'budu wa jangan kopi tu. Bukan surah Al-Fatihah saja, bukan surah Al-Fatihah saja tuan. Apa juga yang barisnya di atas, kalau ibu-ibu baca Quran jangan baku sangat. Itu je. Okey? Itu kalau baris di atas. Kalau baris di bawah, kaitkan dengan huruf I.
Jangan macam ii sikit, tak mau. Jangan contoh siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Jangan him sangat. Dia mesti him. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Jangan him. Ihdina jangan itu masih dayu ke apa ke? Jangan. Dia mesti ihdinas sirat jangan jangan kata apa, jangan ke sangatlah ya. Kalau barisnya di bawah, dan yang terakhir kalau baris itu di depan kaitkan dengan huruf u, jangan kaitkan dengan huruf o. Ini juga kadang-kadang lah masyarakat, bukan masyarakat lah, kita jugalah. Sebab saya cakap bila masyarakat ni kita semua lah ya. Kadang-kadang kita saya sendirilah, kadang-kadang kita dulu surah apa yang selalu lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum, tak mau. Jangan kaitkan dengan huruf o. Kalau baris di depan kaitkan dengan huruf u. Lakum dinukum, lakum kena lakum, jangan lakum dinukum. Assalamualaikum bentanya, tak mau. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum, jangan kum. Apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Run tak mau. Dia mesti run. Semualah tuan-tuan baca baris di depan kaitkan dengan huruf u, jangan kaitkan dengan huruf o. Sekarang itulah tuan-tuan salah. Bukan nak mengajar tuan-tuan, maksudnya kita refresh balik. Kita ajar dan sebagainya. Siapa pun kita lah, Pak Imam ke, kita Pak Bilal ke, siapa pun kita baiki. Tak kisahlah azan pun begitu juga. Ada orang baca hayya 'alal falah. Jangan orang itu. Mana maunya kan? Dia walaupun baris di atas, dia kena condong sedikit. Hayya 'alal falah. Dia mesti kan? Jangan apa pun ya. Jangan Melayu sangat. Sebab tu kita kena baca Quran dengan lahjah Arab kan, kita sedia maklum. Sekadar itulah, ampun maaf ayah-ayah, ibu-ibu, minta maaf sangat-sangat, bukan nak mengajar tuan-tuan. Apa juga terkasar bahasa apa juga, saya minta ampun, minta maaf. Dan apa yang saya kongsikan ini maksudnya yang baik itu insya-Allah kita amalkan bersama, kita cuba amal dan sampaikan. Yang mana ada salah silap itu saya mohon ampun, minta maaf di atas kata-kata saya dan sebagainya. Dan insya-Allah di atas wawakan juga insya-Allah yang mana berkelapangan anak muda sebagainya, insya-Allah kita kebetulan di Tasik Biru Kundang satgi ada buat forum kemerdekaan yang mana ada kelapangan. InsyaAllah saya dengan profesor mana entah Rofa ke apa ke, dengan seorang pelakon siapa nama itu yang apa celup tok tu yang tu yang itu ada insyaAllah. Bukan apa, kita anak muda biasalah duduk malam-malam ni di antara Tasik Biru tu, kat Tasik Biru Kundang. Maksudnya kita nak bagi satu alternatif untuk kita dapat sedikit. InsyaAllah kita sama-sama sokonglah insyaAllah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam perkara-perkara yang baik, dan jangan kamu tolong menolong dalam perkara-perkara yang dosa, dan jangan kamu tolong menolong dalam perkara-perkara yang perbalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.